Okay, Assalamualaikum. Hari ini cikgu akan bincangkan soalan esei nombor 6 dan 7 MPP2. Hari ini cikgu terpaksa rekod kerana masalah lain. Jadi insya-Allah kita akan bincangkan soalan 6 dan 7 dan minggu hadapan kita akan sambung soalan 8 dan 9. Okey, kita pergi kepada soalan. Soalan 6. Jadual 1 menunjukkan nilai kalori makanan yang diambil oleh seorang pelajar untuk sarapan, makan tengah hari dan makan malam. Okay, jadi kalau kita tengok di sini ada jadual yang menunjukkan jenis makanan apa, saiz hidangan dan saiz hidangan tu mengandungi karbohidrat, protein dan kalori. Okay, soalan A. Pelajar tersebut mengambil semua makanan dalam jadual 1. Dia makan semua makanan dalam jadual 1 tetapi hanya mengambil setengah mangkuk bubur nasi. Jadi cikgu terus cari. Cikgu akan write di sini iaitu setengah bubur nasi dan setengah ketul hotdog. Okey. Kenapa cikgu write? Sebab cikgu takut cikgu tertinggal maklumat tadi. Jadi dia makan setengah mangkuk bubur nasi dan setengah ketul hotdog. Kirakan jumlah nilai kalori. Soalan ni nak kirakan jumlah nilai kalori untuk pelajar itu 2 markah. Jadi jumlah nilai kalori sama dengan okey, hati-hati untuk bubur nasi kita kena buat setengah darab 203 tambah capati 300 tambah lasagna 346.3 tambah 257 tambah mi bandung 339.3 dan tambah hati-hati hotdog setengah darab 295.4. Okey, jadi jumlah kalori dia ialah 1492 kalori. Jadi wajib ada unit di sini. Okey, jadi dapat 2 markah. Okey, soalan seterusnya. Karbohidrat dan protein yang diambil oleh pelajar tersebut akan mengalami pencernaan. Bandingkan pencernaan 2 kelas makanan tersebut. Okey, jadi dia nak bandingkan. Bila bandingkan, mesti ada persamaan dan perbezaan. Jadi dia nak bandingkan dari segi apa? Dari segi pencernaan. Okey, untuk persamaan, pencernaan karbohidrat dan protein, kedua-dua pencernaan melibatkan proses hidrolisis. Apa dia proses hidrolisis ni? Iaitu lisis pecah hidro air. Maknanya nak pecahkan mesti kena ada molekul air. Jadi kedua-dua proses nak pecah ni kita panggil proses hidrolisis. Okay, yang kedua, kedua-duanya melibatkan pencernaan fizikal dan kimia. Pencernaan fizikal melibatkan pengunyahan makanan di mulut. Kemudian kalau melibatkan kimia, maksudnya kena melibatkan enzim. Jadi kedua-dua pencernaan pencernaan karbohidrat ke, pencernaan protein ke mesti dikunyah. Jadi itu ialah pencernaan fizikal dan bila masuk dalam sistem pencernaan dia melibatkan tindakan enzim. Jadi itu ialah pencernaan kimia. Yang ketiga, kedua-dua pencernaan mestilah berlaku di salur pencernaan dalam sistem pencernaan. Jadi mana-mana 3. Okey, kemudian kita nak perbezaan. Yang ni kita nak bezakan dari segi apa? Kita nak beza dari segi pencernaan. Okey, pencernaan karbohidrat bermula di mulut, pencernaan protein bermula di perut. Okey, enzim pencernaan karbohidrat ialah bila di mulut ialah amilis air liur. Cikgu nak awak tulislah perkataan air liur ni sebab kita ada satu lagi amilis, itu amilis pankreas. Jadi enzim pencernaan di mulut ialah amilis air liur. Manakala enzim pencernaan di perut ialah pepsin dan renin. Tetapi kita akan fokus lepas ni hanya untuk pepsin lah. Okey, pH medium mulut ialah neutral, iaitu berapa? 6.5 hingga 7.5. Manakala pH medium bukan mulut ni ya, pH medium perut pH medium perut ialah berasid iaitu 1.5 hingga 2.0. Okey, jus pencernaan yang dirembeskan di mulut ialah
saliva atau air liur. Manakala jus pencernaan yang dirembeskan di perut ialah jus gastrik. Okey, ini berkaitan dengan perut dulu. Dan yang ni berkaitan dengan mulut. Okey, seterusnya di pankreas, pankreas merembeskan jus pankreas. Kalau yang melibatkan karbohidrat yang mengandungi amylase pankreas. Tetapi untuk pencernaan protein, pankreas merembeskan jus pankreas. Okey, sama-sama jus pankreas, tetapi yang ni sebab melibatkan protein maka mengandungi enzim trypsin. Pankreas merembeskan jus pankreas yang mengandungi enzim trypsin. Di ileum, enzim kalau yang berkaitan dengan karbohidrat, dia melibatkan enzim maltase, sucrase dan laktase dirembeskan. Di ileum untuk pencernaan protein, enzim erepsin dirembeskan. Untuk pencernaan karbohidrat, hasil akhir ialah glukosa, fruktosa dan galaktosa. Glukosa, fruktosa dan galaktosa adalah monomer ringkas monosakarida untuk karbohidrat. Maknanya akhir sekali dia akan cerna sehingga menjadi bentuk paling ringkas lah, iaitu glukosa, fruktosa dan galaktosa untuk karbohidrat. Manakala untuk protein, hasil akhirnya ialah asid amino dan asid amino tu ialah monomer ringkas untuk protein. Jadi kita hanya bandingkan dari segi pencernaan sahaja. Jadi 8 markah. Okey, seterusnya. Sebahagian kecil daripada makanan yang diambil oleh pelajar tersebut dalam jadual 1 tidak dicernakan. Okey, walaupun dia makan banyak-banyak pun ada sebahagian kecil daripada makanan yang dia makan tu tidak dicernakan. Terangkan proses yang berlaku kepada makanan yang tidak dicernakan tersebut. Okey, jadi proses yang berlaku terhadap makanan yang tidak dicerna ialah proses penyahtinjaan. Jadi di sini awak kena gunakan formula akak lah. Jadi apa makanan, apa proses terhadap makanan yang tidak tercerna tu? Mestilah proses penyahtinjaan ataupun proses pembentukan tinja. Okey, kenapa tu awak kena beri dari segi proses. Kena cerita tentang proses. Kenapa? Sebab dalam soalan ni dia suruh terangkan proses. Jadi kita nak kena terangkan tentang proses penyahtinjaan. Proses penyahtinjaan berlaku di kolon. Kolon terletak di usus besar. Jadi apa makanan yang tidak tercerna tu? Jadi makanan yang tidak tercerna tu ialah serat. Serat ni ada dalam sayur, ada dalam buah. Jadi cikgu akan back balik sekejap. Kita tengok apa makanan dia yang ada serat tadi. Okey, kita akan back sekejap. Okey, kalau dalam bubur nasi ada sayur kan? Okey, so sayur tu tidak akan dicerna. Okey, capati, lasagna. Lasagna pun biasanya kita akan masukkan sayur kan? Jadi sayur serat tidak dicerna. Lagi mi bandung pun kita akan masukkan sayur dan hotdog pun biasanya kita akan letakkan daun salad. So salad tu adalah sayur-sayuran dan dia adalah serat. Jadi makanan-makanan seperti itulah yang tidak akan dicerna. Okey, jadi di kolon sekarang ada serat yang tidak dicerna. Okey, sayuran tadilah. Okey, serat yang tidak dicerna. Kemudian ada sel-sel mati, ada bahan toksin dan pigmen hempedu. Jadi, dinding kolon akan merembeskan mucus ataupun cecair untuk membantu pergerakan tinja dan bahan yang tidak tercerna tadi, iaitu bahan serat tadi. Jadi, bahan-bahan tu akan bergerak perlahan-lahan melalui kolon. Jadi semasa dia bergerak tu, bahan-bahan tadi, bahan serat yang tidak tercerna, sel mati, bahan toksin, pigmen hempedu tadi, sewaktu dia bergerak dalam kolon, air akan diserap semula. Okey, air akan diserap semula. Jadi kesan akibat dia ialah tinja dan bahan tidak tercerna akan menjadi semi pepejal. Dia agak keras sedikit sebab air diserap semula masuk dalam kapilari darah. Jadi tinja tu akan jadi sedikit keras. Dan kemudian tinja dan bahan tidak tercerna tu daripada kolon akan bergerak pergi ke rektum dan disimpan sementara di rektum, dan apabila rektum penuh, tinja akan disingkirkan melalui anus. Jadi kita ni sedang menerangkan tentang proses penyahtinjaan. Okey, mungkin ada pelajar yang lupa atau tidak ingat tentang proses penyahtinjaan.
Jadi cikgu akan pergi cikgu akan terangkan proses demi proses. Okey, proses dia bermula dengan sekem dulu bermula dengan sekem. Okey, di sini ada sekem. Kemudian pergi ke sepanjang kolon. Awak nampak tak kolon ni? Wah, panjangnya. Okey, kemudian pergi ke rektum di sini, rektum, dan bila rektum penuh itulah barulah kita keluarkan tinja tu. Jadi nampak tak sekem, kemudian kolon ni panjang, kemudian barulah pergi ke rektum. Okey. So kita pergi yang pertama selepas penyerapan nutriem di ileum. So nampak tak? Sepanjang ni ialah ileum ni ialah ileum. Jadi selepas proses penyerapan selesai, dah serap dah, makanan yang tidak tercerna, yang tidak diserap, yang tidak tercerna tu, okey, sel mati, sel epitelium, serat dan air akan bergerak masuk perlahan-lahan melalui tindakan peristalsis masuk ke mana? Masuk ke sekum. Okey, cikgu ulang sekali lagi. Berlaku penyerapan dahulu dalam kawasan ileum ni. Okey, dia akan serap dulu nutrien yang dia nak. Selepas penyerapan nutrien dah selesai, maka tinggallah makanan yang tidak tercerna. Tinggallah sel mati, sel epitelium, serat dan air. Jadi bahan-bahan tu semua akan bergerak memasuki usus besar, dia akan masuk melalui ke dalam sekum. Dia masuk dan bergerak melalui tindakan peristalsis. Okey. Ada pelajar tanya, serat tu apa cikgu? Jadi serat tu adalah makanan yang tidak tercerna. Apa yang tidak tercerna? Itu adalah selulosa dinding sel tumbuhan. Sebab kita tak ada enzim selulis, jadi kita tak boleh nak cerna selulosa. Jadi sebab tu kita panggil dia makanan yang tidak tercerna. Jadi kalau awak tengok di sini, usus besar ni menjalankan dua fungsi. Iaitu satu, dia akan serap semula air, dan yang kedua, dia akan membentuk tinja. Okey. Kandungan usus dalam kolon, kandungan usus dalam kolon merupakan makanan yang tidak tercerna. Iaitu selulosa, serap bahan perkumuhan seperti pigmen hempedu, air, rembesan mukus, sel epitelium dan sel mukosa yang mati. Inilah semua bahan yang tidak tercerna, yang tak boleh cerna. Pergerakan bahan dalam kolon adalah lambat. Lambat dan dibantu oleh tindakan peristalsis. Jadi sepanjang dia bergerak tu, sebab kalau awak tengok ni laluan kolon ni panjang Jadi sepanjang dia bergerak, bahan-bahan itu akan diserap semula di kolon. Dia akan masuk balik dalam salur-salur darah. Bahan apa yang akan masuk serap semula? Iaitu kalau ada air dan garam mineral pun akan diserap. Garam hempedu akan diserap dan dikembalikan masuk ke dalam sistem peredaran darah, dan hasil-hasil sampingan daripada sesetengah bakteria seperti vitamin B, K dan asid folik. Asid lemak hasil sampingan pencernaan selulosa oleh bakteria, semuanya ini akan diserap semula. Okey, tak faham? Okey, sekali lagi cikgu ulang. Tadi kan cikgu kata bahan-bahan tak tercerna tu akan masuk dalam kolon. Jadi bahan tak tercerna tu apa? Bahan tak tercerna tu ialah selulosa sebab kita tak ada enzim selulis untuk cerna selulosa. Kemudian serat, bahan perkumuhan seperti pigmen hempedu, air, rembesan mukus, sel epitelium dan sel mukosa yang mati. Semua bahan-bahan itu akan bergerak perlahan-lahan di dalam kolon dan dibantu oleh peristalsis. Sepanjang dia bergerak tu, akan ada bahan-bahan yang akan diserap semula di kolon. Maksudnya dia akan diserap semula ke dalam sistem peredaran darah. Antaranya ialah air dan mineral akan diserap semula. Yang kedua, garam hempedu akan diserap semula dan dikembalikan ke sistem peredaran darah. Dan kemudian dalam kolon ni ada banyak bakteria. Jadi apabila bakteria tu buat metabolisme, dia akan menghasilkan vitamin B, vitamin K dan asid folik. Vitamin B, vitamin K dan asid folik akan diserap semula masuk ke dalam sistem peredaran darah. Asid lemak pun akan diserap semula ke dalam sistem peredaran darah. Okey, jadi bila dia serap semula air, di sepanjang kolon ni dia serap semula air masuk balik dalam darah,
maka akan menyebabkan tinja menjadi sedikit keras, iaitu menjadi separa pepejal. Okey, jadi sepanjang dinding kolon tu juga, dinding kolon tu merembeskan mucus. Dinding kolon ni akan merembeskan mucus, cecair untuk membantu pergerakan tinja di sepanjang kolon. Dan kenapa perlu serak semula air masuk dalam darah semula? Sebab ini penting untuk mengelakkan badan kita daripada mengalami penyahidratan. Jadi sebab tu air perlu diserap semula kerana badan akan mengalami penyahidratan, akan mengalami kering kontang jika air disingkir terus daripada badan. Jadi sebab tu darah akan serap semula air. Okey, dan jika kita makan serat dalam pemakanan kita, maka serat tu akan dapat merangsang peristalsis. Dia akan bantu pergerakan tinja di sepanjang kolon. Kan tadi tinja bergerak melalui proses peristalsis kan. Jadi kalau awak makan serat, serat tu akan bantu melembutkan sedikit tinja dan membantu pergerakan tinja jadi lebih lancar di sepanjang kolon. Tapi kalau awak tak makan sayur, kurang minum air, pergerakan tinja akan jadi lagi perlahan dan jadi sukar. Okey, seterusnya. Di dalam kolon juga terdapat mikroorganisma yang baik, iaitu bakteria E. coli. Okey, nama dia bakteria E. coli. Bakteria ni tidak membahayakan kita dan dia ni hidup secara mutualisme. Apa maksud mutualisme? Mutualisme ni maksud dia sama-sama beri untung. Dia beri untung, kita dapat untung, dia pun dapat untung. Okey. Macam mana, apa yang dia beri kepada kita ialah hasil sampingan metabolisme ialah gas metana, hidrogen sulfida, vitamin K dan vitamin B12. Jadi bakteria ni memberikan kita vitamin K dan vitamin B12. Vitamin K penting untuk pembekuan darah dan vitamin B12 untuk pembentukan sel darah merah. Kekurangan vitamin B12 menyebabkan anemia. Jadi bakteria ni baiklah, nama dia bakteria E. coli. Dia beri kita vitamin K untuk pembekuan darah dan vitamin B12 untuk pembentukan sel darah merah. Okey, jadi tinja ni ambil masa 12 hingga 24 jam untuk bergerak sepanjang kolon. Lama dia sangat dia bergerak. Tapi kalau awak kurang minum air, kurang makan serap, lagi lama. Kadang-kadang sehari setengah dia bergerak sepanjang kolon. Dan kalau lagi lama dia bergerak, lagi banyak air akan diserap semula. Jadi kalau lagi banyak air diserap semula, bila dia sampai dekat rektum, dia akan jadi sangat-sangat keras. Jadi sebab itulah kena makan sayur, kena makan buah dan minum air yang banyak. Supaya tinja tu ambil masa sekejap saja untuk bergerak sepanjang kolon. Okey, tinja akan disimpan dalam rektum sementara waktu sebelum dikeluarkan dan dia akan berkumpul semakin banyak dekat rektum ni. Apabila tinja mula berkumpul, maka tekanan dalam rektum pun meningkat sebab dah bertambah banyak dari sini, maka tekanan pun meningkat. Maka menyebabkan keinginan kita untuk menyingkirkan tinja. Maknanya dah datang dah dah datang dah signal-signal untuk kita membuang. Okey. Sebab tekanan dah semakin banyak, tinja dah makin banyak penuh dekat rektum awak. Okay, jadi dinding otot rektum akan mengecut, mengendur untuk mengeluarkan tinja melalui dubur dan proses ini dipanggil penyah tinjaan. Okey, dan tadi cikgu ada katakan dalam kolon ni ada banyak bakteria baik. Tetapi kalau awak tak jaga pemakanan, pemakanan yang tidak sempurna dan pengambilan antibiotik secara berlebihan boleh menyebabkan mikroorganisma yang berfaedah tadi akan mati. Okey, jadi awak pun akan mengalami kekurangan vitamin K dan mengalami kekurangan vitamin B12. Okey, cikgu ada nak share satu petikan yang cikgu ambil daripada komik Sains Ikhtiar. Ni ada komik daripada buku, cikgu ambil daripada buku anak cikgu, iaitu tajuk dia Eksplorasi Tubuh Manusia. Dia ada dia tunjuklah dia punya ni tentang proses penyah tinjaan. Jadi kalau awak tengok ini ialah air lah ni. Air ni diserap semula masuk dalam kapilari darah. Okey, dia kata tengok usus besar sedang menyerap air.
bolehlah kita, profesor ni dia boleh buat satu alat yang mana dia jadi kecil dan dia boleh masuk ke badan. Jadi dia menunjukkan ni proses air diserap semula masuk dalam dalam darah. Jadi sekarang makanan tu dah jadi, sisa makanan tadi nampak macam tinja sebab dia dah jadi semakin keras, separa pepejal. Okay, kemudian tugas usus besar ialah menyerap air sisa makanan yang memasuki injap ileocekium hingga 1/4 daripada sisa makanan. Selebihnya pula menjadi tinja. Maknanya sepanjang makanan ni bergerak, sepanjang itulah air, pigmen hempedu diserap semula. Yang selebih yang tak diserap itulah yang akan jadi tinja. Usus besar menyerap air untuk mengekalkan air di dalam badan. Sebab kalau tidak, badan kita akan jadi terhidrat. Okay? Ternyahidrat tadi. Okay, tugas kolon tugasnya kotor tetapi sangat penting. Kita boleh hidup tanpa makanan berminggu-minggu tetapi hanya boleh bertahan beberapa hari tanpa air. Disebabkan semua organ pencernaan kita menjalankan proses pencernaan makanan dengan baik, badan kita menjadi sihat. Tengok bagus ke komik ni, dia menerangkan tentang pencernaan. Okay, kemudian ni menerangkan tentang bakteria baik tadi. Dia kata, tu tengok tu, itu ialah bakteria yang hidup secara simbiosis. Ialah mutualisme kan dalam usus besar. Jumlah bakteria usus ini boleh mencapai 100 trilion. Kita ada macam-macam bakteria ni, ada yang bakteria baik, ada bakteria jahat dalam usus kita. Mereka mempunyai tugas masing-masing di dalam usus besar. Antaranya melakukan pembersihan, penghantaran cecair untuk pembersihan usus dan menghancurkan fiber. Walaupun tugasnya berbeza, ia mempunyai satu tujuan yang sama. Okey. Okey, kita pergi lagi kepada soalan seterusnya. Makanan yang diambil oleh pelajar dalam jadual 1 mempunyai kekurangan kelas makanan tertentu yang menyebabkan masalah kepada proses yang diterangkan di C1. Masalah yang diterangkan di C1 tadi ialah masalah penyahtinjaan. Jadi pelajar ni dia ada kurang makan, kalau cikgu tengok dalam dia punya pemakanan dia tu, dia kurang makan sayur, kurang makan buah dan kurang air. Okey, tak ada air ke? Okey, jadi bincangkan masalah yang berkaitan. Jadi bila kurang sayur, kurang air, kurang buah, maka akan berlakulah sembelit. Okay, jadi kita kena terangkanlah kenapa sembelit itu berlaku. Kerana kekurangan pelawas dan air. Pelawas ialah sayur dan buah. Okay, jadi bila kurang pelawas, kurang air, kita tahu tadi kan banyak air akan diserap semula menerusi kolon. Kerana pergerakan tinja yang sangat perlahan melalui kolon. Okay. Jadi kalau lagi lama dia bergerak, lagi perlahan dia bergerak, lagi banyak air akan diserap semula menerusi kolon. Tapi kalau awak minum banyak air, maka awak makan banyak sayur, pergerakan tinja tu akan jadi cepat. Jadi dia serap pun sedikit je air sebab cepat. Tapi kalau lagi perlahan dia bergerak, lagi banyak air akan diserap semula. So, menyebabkan apa? Menyebabkan tinja akan jadi sangat keras dan bila dia penuh dekat rektum, dia akan menyebabkan penyah tinjaan menjadi sakit sebab tinja tu dah jadi keras. Nak berok payah. Okey. Dan sembelit yang berterusan, kalau sembelit ni berterusan menyebabkan buasir. Okey, dan disebabkan tekanan tu semakin tinggi dekat rektum, tekanan berlebihan dekat rektum akan memaksa salur darah vena mengembang. Dan bila mengembang, awak mengenakan tekanan pula, maka kesan akibat dia kapilari darah akan pecah di bahagian tubuh dan pendarahan berlaku. Dan sekiranya sembelit ni adalah kronik, maka kesan akibat dia menyebabkan kanser kolon atau kanser usus. Okey, dapat Okey, habis untuk soalan itu, kita pergi kepada soalan 7. Jadual 2 menunjukkan bilangan kumbang kura-kura dan afid di sebuah ladang tomato. Petani di ladang tersebut telah memelihara populasi kumbang kura-kura untuk mengatasi masalah serangan afid terhadap pokok tomato. Dia pelihara kumbang kura-kura untuk atasi masalah serangan afid ni. Berdasarkan jadual 2,
tentukan populasi kumbang kura-kura dan afik di ladang A dan ladang B. Dia nak suruh kita kira berapa bilangan populasi. Jadi bila dia nak bilangan populasi, maka awak kena guna formula ni, iaitu bilangan organisma tangkapan pertama darab semua bilangan organisma tangkapan kedua bahagi bilangan organisma yang bertanda sahaja dalam tangkapan kedua. Kemudian bila dah buat kiraan tu, awak kena terangkan perbezaan antara saiz populasi kedua-dua haiwan. Jadi buatlah pengiraan dahulu. Okay, cikgu tunjukkan satu contoh dahulu. Ambil, katakan contoh awak nak kira kumbang kura-kura kan, untuk ladang A. So kira dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bilangan organisma tangkapan pertama 10 darab semua dalam tangkapan kedua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 darab 8 bahagi bilangan organisma yang bertanda sahaja, yang bertanda je dalam tangkapan kedua. So bahagi 4 dapat 80 bagi 4 dapat 20. Okay, so sama juga dengan afik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Okay, darab 1, 2, 3, 4, 5. So dapatlah 30. 6 darab 5, 30. Bahagi 1, 2 yang bertanda saja. Bahagi 2. So dapatlah 15. Okay, jadi awak teruskan pengiraan tu untuk ladang B. Jadi dapatlah kumbang kura-kura 16, afik 24. Okey, seterusnya dia nak bezakan. Okey, jadi kalau kita tengok ini ialah sampel jawapan kawan awak sampel jawapan kumpulan Adeline. So dia dapat 20, 15, sorry sekejap cikgu cek balik, 16, 24. Okey, so betul lah. Jadi kawan awak betul. Okey, seterusnya dia suruh bezakan populasi kan. Dia suruh terangkan perbezaan saiz populasi kedua-dua haiwan. Okey, so kita bezakan saiz je. Okey, so kita katakan saiz populasi kumbang kura-kura lebih tinggi berbanding saiz populasi afik tadi. Sebab dapat 20 dengan 15. Jadi 20 kumbang kura-kura tu lagi tinggi berbanding saiz populasi afik. Tetapi kalau di ladang B, saiz populasi kumbang kura-kura lebih rendah sebab dia dapat berapa tadi? Dapat 16 dengan 24. So kumbang kura-kura lebih rendah daripada afik. Okey, jadi yang kedua, kenapa afik tu rendah? Sebab banyak pemangsa kepada afik. Banyak pemangsa iaitu afik telah dimakan oleh pemangsa iaitu kumbang kura-kura. Mula-mula kita kata banyak pemangsa dulu. Siapa pemangsa? Siapa mangsa? Mangsa ialah afik dimakan oleh pemangsa kumbang kura-kura. So bila dia dimakan, menyebabkan kurang afik dapat membiak. Okey, manakala yang ni pula, tadi bilangan dia berapa tadi? 16 dengan 24 ke? So saiz populasi kumbang kura-kura lebih rendah ke? Okay, jadi bila kurang, maka kuranglah pemangsa yang memakan afik. Jadi siapa pemangsa? Kurang mangsa iaitu afik dimakan oleh pemangsa iaitu kumbang kura-kura. Jadi bila dia kurang dimakan, menyebabkan banyak afik dapat membiak. Okey. Jadi kita cuba tengok jawapan Adeline. Saiz populasi kumbang kura-kura dalam ladang A lebih tinggi daripada ladang B. Oh, yang ni dia salah sebab dia bandingkan ladang A dengan ladang B. Sepatutnya dia kena bandingkan sesama ladang. Kumbang kura-kura dengan afik ladang A. Kemudian yang ni pula kumbang kura-kura dengan afik ladang B. Saiz populasi afik dalam ladang A kurang daripada ladang B. Dia tak boleh sebab lain-lain ladang ni. So, jawapan Adeline salah terus. Okey? Okey, kita pergi kepada soalan seterusnya. Namakan kaedah yang digunakan oleh petani itu untuk mengatasi masalah tersebut. Kan dia ada cerita tadi dalam soalan ni tadi. Okey, kita back balik kepada soalan dia. Dia ada cerita tadi. Dia kata petani di ladang tersebut telah memelihara populasi kumbang kura-kura untuk mengatasi masalah serangan afik. Jadi bila dia pelihara binatang lain untuk atasi populasi binatang yang merosakkan tanaman tu, kita panggil kaedah tu ialah kaedah kawalan biologi.
Berikan pendapat anda tentang kaedah yang digunakan. Setuju ke tak dia guna kaedah tu? Okey, kalau cikgu setujulah kaedah ini digunakan. Okey, berikan hujah yang sesuai. So kita katalah bila awak setuju dengan kaedah kawalan biologi, kenapa? Sebab kumbang kura-kura iaitu pemangsa, dia tidak akan merosakkan tumbuhan di ladang. Okey, yang kedua, kerana kaedah ini tidak menggunakan bahan kimia ataupun insektisida atau pestisida. Kaedah ini tidak mencemarkan alam sekitar dan tumbuhan di ladang. Kaedah ini hanya memusnahkan mangsa yang khusus saja, itu afid. Maksud cikgu, kumbang kura-kura ni dia hanya makan afid saja. Dia tak akan mencemarkan, dia tak akan makan tumbuhan, merosakkan tumbuhan. Jadi kesan akibat dia, hasil tanaman di ladang lebih selamat dimakan dan mengurangkan kos dan lebih jimat. Jadi kalau awak tengok soalan ni, dia macam lebih kurang dengan soalan Teraya Kelantan. Teraya Kelantan tanya kenapa tak bagus guna pestisida kan? Tapi soalan ni pula dia tanya apa kelebihan, setuju ke tak guna kaedah kawalan biologi. Okey. Okey, so kalau kita tengok jawapan kumpulan Adeline kaedah yang digunakan ialah kaedah kawalan biologi. Okey, betul. Kawalan biologi ialah kaedah yang mesra alam kerana ia menggunakan pemangsa semula jadi untuk mengawal populasi haiwan perosak. Okey, dapat markah. Kawalan biologi menggunakan hubungan interaksi mangsa-pemangsa. Okey, tak ada markah. Kumbang kura-kura merupakan pemangsa manakala afid merupakan mangsa. Kumbang kura-kura memakan afid sahaja. Betul lah, dia hanya makan afid saja. Menyebabkan jumlah afid menurun dan mengurangkan kerosakan pada pokok tomato. Kaedah ini tidak memerlukan kos yang tinggi. Betul. Dan selamat. Okey, betul. Ia juga tidak mendatangkan kesan buruk kepada organisma lain. Betul. Dan mampu mengekalkan keseimbangan kitaran ekologi. Maksudnya tidak beri kesan buruklah pada organisma tanpa menjejaskan habitat semula jadi serangga serta mengekalkan keseimbangan rantaian makanan. Okey, yang ni lebih kurang ayat yang samalah. Okey, dapat Okey, seterusnya. Rajah 7.1 menunjukkan individu sedang menghidap penyakit dikenali sebagai influenza A. Influenza A ni ialah H1N1. Influenza A merupakan penyakit disebabkan oleh jangkitan virus yang menyerang sistem respirasi manusia. Terangkan cara penyakit tersebut. Okey, so apa caranya? Dia tersebar melalui apa? So H1N1 ni dia macam COVID-19 lah. Jadi dia tersebar melalui udara, tersebar melalui titisan air. Jadi kenapa tak awak kena cerita tentang proses penyebaran dia. Apabila individu dijangkiti bersin, apabila individu tu yang sudah dijangkiti tu bersin atau batuk, maka titisan air daripada bersin dan batuk dia akan tersebar ke udara. Jadi kalau ada individu berhampiran, maka individu itu akan menyedut pula udara yang sudah ada virus tadi. Okey? Virus influenza ni. Okey, virus akan memasuki salur pernafasan lalu menjangkiti sistem respirasi orang individu yang dijangkiti tadi. Okey, individu juga akan dijangkiti sekiranya dia menyentuh objek yang telah dijangkiti virus. Katakan contoh iaitu bersin, titisan air dia jatuh atas buku, awak pun pegang buku tu. So, awak akan terkena influenza A. Okey, kesan akibat dia, individu yang dijangkiti akan menunjukkan simptom-simptom selepas beberapa hari dijangkiti. Okay, cikgu nak cerita pengalaman cikgu. Ada tisu lah atas meja, jadi cikgu pun tolong kutip. Balik tu terus kena. Memang pelik lah, demam dengan panasnya, lepas tu dengan bersinnya, dengan sesemanya. Dia boleh tersebar. Sebab tu kalau boleh tisu tu yang awak telah guna buang terus dalam tong sampah. Jangan ada orang yang nak kena kutip untuk awak. Okey, so inilah kalau nak kenal kan virus influenza, kalau awak tengok dia bentuk dia sama macam COVID-19, macam corona. So dia kata sakit sebab influenza, kenali gejala influenza. Jadi gejala influenza ni sama macam COVID-19 lah, iaitu demam, batuk, sesema, sakit kepala, sakit tekak, sakit badan. So cara dia untuk elak semua ni, pakailah topeng, kemudian hand sanitize sentiasa tangan awak. Okey, kita cuba tengok jawapan kawan awak buat. Influenza A atau H1N1
adalah sejenis penyakit berjangkit yang disebabkan oleh virus influenza A yang menyerang saluran pernafasan. Di sini tak ada markah lagi. Influenza A merebak dari seorang individu yang merupakan pembawa kepada individu yang lain melalui titisan cecair, melalui salur pernafasan apabila bercakap, batuk atau bersin. So pelajar yang dapat titisan cecair, lepas tu apabila batuk bersin, okey, dapat markah lah. Titisan ini boleh mencemari pelbagai permukaan termasuk kulit dan mampu menjangkiti individu yang menyentuh permukaan itu. Betul, dapat markah. Influenza A juga boleh tersebar melalui bawaan udara. Yang ni dia sama dengan yang ni. Okey, maknanya dia melalui udara ataupun titisan cecair. So pelajar ni dapat 3 markah. Okey, so kita berhenti setakat ni. Jadi cikgu harap awak fahamlah untuk soalan 6 dan 7. Okey, Assalamualaikum. Selamat malam.